Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, niat kita buat apa amalan pun ialah untuk sukakan Allah, atau dalam bahasa agama untuk mencari keridhaan Allah. Saya lebih suka menggunakan perkataan untuk sukakan Allah. Sebab apa? Sebab dia satu benda yang dapat difaham. Redha Allah tu dia bahasa Arab. Jadi kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Kalau orang putih, to please Allah. Kalau kita terjemah redha Allah, to please Allah. Jadi kalau kita Melayu, untuk suka Allah, tak ada masalah. Kita tak perlu nak pakai bahasa orang. Kita pakai bahasa yang kita boleh faham. Itu bahasa Melayu. Jadi buat satu perintah Allah ni, untuk sukakan Allah ni, benda yang sangat penting. Kan? Jadi apa-apa kita buat sebab dia disuruh oleh Allah, disuruh atau diperintah. Kalau kita buat benda yang tidak disuruh, maka tak boleh. Mana benda tu tak disuruh, mana dilarang lah. Alhamdulillah. Kita hanya boleh buat benda yang disuruh. Dan niat kita membuat amalan tu, yang disuruh tu oleh Allah tu, untuk sukakan Allah. Dan cara dia, cara yang Allah suka, Muhammad SAW. Jadi macam kita makan, macam kita buka puasa tadi. Kalau kita baca bismillah aja, lepas tu kita makan. Bismillah tu cara makan. Kita mulakan makan dengan, sebenarnya ada doa dia, kan? Doa makan. Apa doa makan? Bismillah wa ala barakatillah. Atau bismillah. Itu bukan niat. Jadi niat ialah kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Baru kita lepas niat bismillah, baru makan. Bila habis makan kita doa, alhamdulillahillazi at'amana wa sakana wa ja'alana minal. Jadi dia ada beza antara niat dengan cara. Jadi saya bagi tahu Rashidi, saya tanya Allah, Rashidi makan tadi, buka puasa tadi, dikira ibadah tak? Acts of worship maknanya. Kira ibadah maknanya diterima. Allah kata tak. Rashidi cuba nak menyangkal saya baca bismillah. Saya kata kau baca bismillah, kau niat tak ada. Saya dah ajar ni lama lah. Tiap amal kena ada niat. Dan ada cara yang betul. Jadi tidak ada amal, kata Nabi, kalau tak ada niat. Macam kita ambil basuh tangan aja, basuh muka, niat uduk tak ada, untuk sukakan Allah. Kita ambil uduk tu, niat dia untuk sukakan Allah, tak ada. Dia tak jadi uduk lah. Jadi beria nak baca doa waktu sapu tangan, sapu ini, sapu kaki, dia ada doa-doa dia. Itu je ingat. Niat tak ada. Jadi dia tak jadi wudu dan dia tak jadi ibadah.
Semayang begitu juga, puasa. Apa sajalah. Mesti ada niat. Niat dia kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Banyak orang yang kata itu nasuhah, tak ada. Bukan niat dia untuk sukakan Allah je. Pertama, sebab apa kau buat tu? Kerana perintah Allah. Untuk sukakan Allah. Betul. Sebab kita buat. Jadi macam kita buat kerja dakwah ni, ajak orang kepada Allah. Niat kita ialah taat perintah Allah untuk sukakan Allah. Sama ada orang ikut tidak? Ada orang ramai tak ikut kita. Itu tak masalah, itu tak penting. Itu tidak membuatkan amal kita cacat, tak ada. Dan kita beraya nak ramai orang ikut. Dan kita sedia buat apa saja demi nak dapat ramai orang. Itu silap. Orang yang buat usaha agama dengan niat nak dapat ramai orang ikut, dia tak buat usaha agama. Allah SWT tak ada perintah kita. Niat kita buat kerja dakwah untuk ramai orang ikut, tak ada. Bukan saja kerja dakwah, apa saja perintah Allah, tak ada. Macam kita makan, niat nak kenyang tak boleh. Memang kita dapat, Allah bagi kita kenyang ataupun lapar kita hilang, tapi kita tak makan untuk hilangkan lapar. Kalau kita niat untuk hilangkan lapar, dia bukan niat tu. Niat tu salah. Niat tu kayaknya niat yang mempersekutukan Allah. Kita tidak boleh makan dengan niat nak hilangkan lapar. Kita tak boleh minum dengan niat nak hilangkan haus. Kamu semua niat untuk hilangkan lapar. Buka puasa tadi, makan untuk hilangkan lapar. Jadi dia tak jadi ibadah. Makan minum bulan puasa tak jadi ibadah. Sebab tak ada niat. Jadi kalau kita hafal banyak doa, itu hanya cara, tapi niat tak ada, amal tu tak, dia tak jadi amal. Jadi Rashidi dia, amalan makan dia tadi tak jadi amal. Tak tahulah puasa dia. Jadi satu orang puasa tak ada niat. Aku berpuasa esok hari dan hari seterusnya di bulan Ramadan tahun ni kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Itu dia niat dia. Rashidi tak ada, puasa saja. Jadi tak jadilah ibadah puasa tu. Jadi apa yang Rashidi dapat? Lapar dan haga. Tahajud pula, semayang tarawih, tak ada niat juga. Jadi itu sebab Nabi bagi tahu dia orang puasa tapi tak dapat apa, melainkan haus, dahaga dan lapar, mengantuk. Jadi benda ni macam baru tadi saya tanya Allah, sama ada amalan makan kamu tadi ibadah tidak? Allah beritahu semua tak ada ibadah. Bayangkan kamu yang belajar dengan saya bertahun-tahun, saya bagi tahu kena ada niat kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Tapi Allah tak bagi taufik. Saya tak boleh buat apa, mana saya boleh buat. Saya dah bagi tahu lah. Walaupun dah bagi tahu lama. Namun tak dapat dibuat ya. Hanya dalam gas sebab kena ikut skrip kan. Kalau tidak tak boleh. Jadi Amir Sab dapat buat dengan izin Allah. Kenapa? Jadi saya punya puasa je nak ibadah. Makan tu tadi kira ibadah. Jadi bila kita dinamakan ibadah, baru ada pahala. Jadi jangan kita ingat kita dapat pahala kalau amalan tu tak betul.
Amal tu tak betul, mula-mula sekali tak ada niat. Atau niat salah. Satu benda sangat penting. Banyak orang overlook lah. Lepas pandang. Pentingnya niat. Jadi kita tidak akan, apa yang kita buat tak akan jadi ibadah. Tidak akan jadi amalan yang betul jika tak ada niat. Dan niat tu kena betul untuk suka Allah, kerana perintah Allah untuk suka Allah. Jadi kita buat kerja dakwah ni ialah niat untuk kerana perintah Allah untuk suka Allah. Kita bukan nak dapat ramai orang. Sekarang ni saya yang depan saya dengar bayan, dikatakan malam markas 6 orang. Kalau dia orang kata berapa orang ikut, 6 orang. Dia orang kata usaha gagal. Macam satu orang, kau berapa dapat duit? RM6. Kita 6,000. Majlis kita 6,000 orang. Awak 6 orang. Jadi banyak orang fikir, banyak orang makna berjaya. Tak ada. Banyak orang ikut, mana usaha tu betul. Itu tak betul. Usaha betul bila ada niat. Yang betul ini niat dia nak dapat ramai orang. Jadi usaha tabligh dia niat dia nak dapat ramai orang. Jadi dia siang malam pagi petang pergi buat gas, khususi gas, hanya semata-mata nak dapat orang. Sehingga tak dapat, dia akan terus jumpa. Sehingga orang tu dah letih dia jumpai. Dan dia ajak keluar, dia pun keluar. Dikira berjaya. Dapat jemaah keluar, berjaya. Tak dapat jemaah keluar, gagal. Ini semua salah. Ini macam kerja dunia. Dia orang buat kerja agama macam buat kerja dunia. Dapat duit, berjaya. Tak dapat, gagal. Memanglah orang kerja dunia nak dapat duit. Jadi tak dapat duit, gagal. Macam orang bekerja tak dapat gaji lah. Berhenti dia. Dia kata aku tak nak kerja, duit tak ada. Aku tanya semua kamu, kamu berhenti tak kalau kamu tak ada gaji? Pendek? Berhenti. Kenapa kamu berhenti? Tak dapat duit. Jadi usaha agama tak boleh macam tu. Usaha dunia pun tak boleh macam tu juga. Kita kerja untuk suka Allah. Dapat duit, tak dapat duit, kita kerja. Itu. Kerana untuk suka Allah, bukan untuk dapat duit. Begitu juga kita buat kerja dakwah. Kita buat kerja dakwah untuk suka Allah. Dapat orang, tak dapat orang. Tapi kita ajak orang. Macam tu. Sebab yang bagi orang, tak bagi orang, ikut kita bukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya kerja, tanggungjawab ialah taat. Kalau kita dapat taat dengan niat betul, dengan cara betul kita buat kerja, maka Allah suka. Dan bila Allah suka, kita berjaya. Itu benarnya. Kalau kita bekerja untuk cari duit pun, kerana nak suka Allah, tak dapat duit pun Allah suka. Jadi orang tak mau bekerja cari duit ni untuk suka Allah, tak ada. Dia nak buat perbuatan dia bekerja tu sia-sia. Tak dapat pahala. Jadi buat kerja dunia pun tak dapat pahala, buat kerja agama pun tak dapat pahala. Jadi sebab niat salah. Bekerja untuk dapat duit. Tak dapat duit, berhenti. Bekerja usaha dakwah untuk dapat iman. Iman tak dapat, berhenti. Itu tak betul. Kita buat kerja dakwah bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat iman. Untuk suka Allah. Itu beza tak? Untuk dapat duit, untuk dapat iman, satu dah untuk suka Allah. Beza kan? Daripada timur barat lah. Siapa buat usaha dakwah nak dapat ramai orang, dia tak dapat pahala kerja dakwah dia. Buat niat salah. Kalau dia habiskan duit ikram, macam-macam orang buat baik, belanja, semata-mata nak dapat dia keluar.
dia punya usaha niat salah. Bila salah niat, tak jadi ibadah. Bila tak jadi ibadah, tak dapat pahala. Ramai orang ikut. Dia tengok kita buat kerja betul. Wah, Masya Allah, Allah berhadiah dia orang. Buat apa orang? Allah hadiah kita pahala. Tapi kita tak boleh buat juga untuk pahala. Untuk sukakan Allah. Jadi bila kita buat kerja dakwah untuk sukakan Allah, kerana perintah Allah Taala, dengan cara Nabi Muhammad SAW, dapat orang tak, kita berjaya. Jadi kita senang lah, kita tak adalah risau. Dapat orang kata tak ada bergembira sangat, tak dapat orang tak sedih pun. Jadi kita steady. Sebab kita berada di landasan yang betul. Kalau kita tak buat betul, niat kita nak dapat orang gembira macam kita yang dapat. Tak dapat orang, kita sedih, kecewa, rasa macam kita gagal. Itu silap. Stres kata dia. Bila datang markas pun orang tanya, berapa orang dapat? Alamak, kosong telur ayam tu. Satu orang lagi, berapa orang dapat? 10 orang. Dia orang kata berjaya. Jadi berjaya atau gagal bukan dapat orang tak dapat orang. Itu yang silap. Maksudnya orang banyak nak dapat orang. Sama dalam usaha jemaah tabligh. Usaha yang sesat. Sebab niat salah. Niat yang betul ialah untuk sukakan Allah. Dapat orang atau tak dapat orang. Bila dapat orang, segala pujian bagi Allah, Allah hadiah aja. Kalau tak dapat orang, Allah tak bagi kita orang, tak apa, Allah suka dah lah. Allah suka, kita berjaya. Dapat Allah, kita berjaya. Tak dapat Allah, kita gagal lah. Jadi dalam hidup kita di dunia ni ialah untuk buat Allah suka. Sejauh mana kita berjaya, sejauh mana Allah suka kita. Sejauh mana kita gagal, sejauh mana Allah murka kita. Bila Allah murka kita, bila kita dah berhenti buat kerja dakwah. Dulu buat kerja dakwah, niat pun salah, nak dapat iman. Sekarang tak buat kerja dakwah sebab letih. Sebab letih dengan kerja cari duit. Jadi kerja cari duit pun tak dapat pahala. Kerja Nabi pun untuk dapat iman tak dapat pahala. Jadi agama ni halus. Silap sikit je. Silap niat. Niat tak ada. Atau niat tak betul. Sebab itu agama ni halus. Dia bukan buat-buat dengan tak ada belajar ni. Belajar pula bukan dengan sebarang guru tau. Guru yang orang kata guru yang mursyid. Tapi mana guru yang tahu apa benar dan apa salah. Guru yang faham Quran tau. Guru yang benar ni, tahu jalan benar ni, ialah guru yang faham Quran. Jadi tanda dia nak faham Quran, salah satunya dia selalu baca Quran. Kalau guru tak baca Quran, berzikir je, Quran tak baca, mana dia tahu apa lama? Macam mana dia nak ajar murid dia? Quran pun tak baca. Tanya satu ustaz, baca Quran tak hari-hari? Tak, tak payah ikut dia lah. Pasti ustaz yang tak baca Quran ni takkan tahu. Tuan heran mungkin tak pengajar. Cuba tanya. Kalau ustaz tu baca Quran tak hari-hari ustaz? Kadang-kadang ni. Tak boleh. Orang yang buat kerja dakwah tak baca Quran, dia tak boleh. Quran tu kitab lah. Kitab untuk orang buat kerja Nabi, untuk orang Islam. Kitab paling penting. Sebab itu orang tak baca Quran, tak berikut itu. Sebab macam mana nak diajar kita apa Allah mau? Quran pun tak baca. Quran tu benda besar, benda paling besar. Dia adalah bukti Nabi tu Rasul. Sebab Quran diberi pada dia. Jadi Allah mahu semua manusia ni percaya Quran tu kitab Allah. Bukan ditulis oleh Muhammad, tak ada. Quran tu kitab Allah. Sebab itu
bila Nabi SAW, ya, orang kafir Mekah, dia bilang suka ayat Allah. Dalam ayat tu Allah bagi tahu bila mereka masuk Islam, mereka kena robohkan bahala dia. Dia tak nak. Dia kata pada Nabi, kalau kamu mau kami masuk Islam, kamu tukar ayat tu, supaya jangan kami roboh. Nabi SWT, Allah beritahu, kamu hampir nak ikut dia kalau aku tidak pelihara kamu. Maknanya Nabi SAW hati dia nak tukar. Allah tahu kan. Sebab Nabi nak sangat dia masuk Islam, tapi Allah tak mau. Jadi Allah murka. Allah bagi tahu, kalau kau buatlah ikut ni, pasti aku akan bagi kamu azab 2 kali ganda. Masa hidup di dunia dan masa kamu mati. Dahsyat. Masa kamu mati dan masa kamu hidup kat dunia 2 kali ganda. Masa mati 2 kali ganda, masa nak mati 2 kali ganda. Jadi Allah nak bagi tahu pada Nabi, kamu kena bersyukur, aku telah lantik kamu jadi Nabi, aku bagi Quran. Kalau aku kendaki, aku boleh tarik Quran tu, tak mau bagi pada kamu, dan tak mau bagi pada umat kamu, lenyap Quran. Tapi Allah buat keputusan, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah buat keputusan tidak tarik Quran tu daripada kita, daripada Nabi Muhammad dan daripada kita. Kalau tidak, Quran tak ada. Nabi je hantar, Quran tak ada. Apa kan jadi kat kita? Quran tak ada, kita dengar-dengar je. Hari ni orang ceramah dengar sikit, sana ceramah tak betul, itu sana tak betul. Kita mesti takkan dapat rahmat. Rahmat paling besar kita ada Quran. Tapi hari ni kita belakangkan Quran. Quran ada, tak baca pun, tak mau faham pun. Apa jadi pada kita, kan? Tak mau faham Quran, kan? Jadi kita kena percaya Quran tu kitab Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah tu benar. Dia bukan perkataan Nabi. Nabi sendiri kena marah, dimurkai Allah. Kalau Quran tu Nabi tulis, takkan Nabi nak keluarkan benda-benda yang berkait dengan keaiban dia. Tapi Allah buka openly aib Nabi. Untuk Allah bagi tahu pada orang, ini Quran bukan Muhammadnya, aku punya. Jadi Allah turun surah Tariq. Satu astronot Cina pergi ke langit, dia dengar ketuk, orang ketuk pintu malaikat. Itu perkataan Tariq yang mengetuk dekat langit, suara bintang yang diketuk. Jadi dia balik, dia percaya Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Sebab Quran turun pada dia. Dalam Quran tu ada surah Taha, surah Tariq. Tariq. Jadi Allah bagi tahu dalam Quran tentang Firaun, bercakap dengan Allah bila dia nak ditenggelamkan, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Allah bagi tahu, kenapa baru sekarang kau nak? Kenapa sebelum ni kau tak? Namun kata Allah, aku pelihara mayat kau, tapi tak boleh terima dah kau punya beriman last minute tu. Tapi kata Allah, kerana kamu nak juga kamu beriman, aku preserve, aku jaga jasad kamu untuk orang kemudian hari lihat kamu. Inilah akibat orang yang telah membelakangkan wahyu dan telah menidakkan Rasul aku. Jadi bila Dr. Morris tu buat pembedahan mami Firaun tu, dia dapati ada air garam dalam.
So menunjukkan diri mati lemas di laut. Dan dia heran macam mana dia boleh selamat. Terdampar di luar, dia ambil orang. Dia cakap dengan kawan-kawan dia yang bukan yang Islam. Dia kata, kami dah tahu lama dia dalam Quran. Kata. Oh, dia pun baca Quran. Jadi dia kata ini Quran, bukan Muhammad ni. Mana boleh Muhammad? Dia kan dia beritahu orang Kristian, Quran ni Muhammad tulis. Oh, dia kata tak boleh ni Muhammad tulis ni. Mana Muhammad tahu? Peristiwa tu berlaku jauh lebih 1000 tahun sebelum Muhammad datang. Dan dia juga bukan ahli sains. Macam mana boleh dalam Quran ni bagi tahu dia? Dan pastilah ini bukan perkataan Muhammad, perkataan Allah. Dia masuk Islam. Jadi kita hari ini tak mau masuk Islam. Tak mau menerima Muhammad tu pesuruh Allah, Nabi-Nabi ni. Dan tak mau menerima Quran tu kitab Allah. Orang-orang kafir mereka kata, bagaimana mungkin Muhammad ni Nabi? Dia pergi pasar, makan. Kenapa dia tak jadi malaikat? Adakah dia ni Nabi? Makan, minum, berkahwin, pasar pergi. Jadi mereka menyoal. Muhammad ni manusia, tak mungkin Nabi. Sebab Nabi ni mesti malaikat. Kenapa tidak malaikat diturun bersama Muhammad supaya nak bantu dia buat kerja? Kenapa nak malaikat pula? Kerja Nabi ni mengajak orang kepada Allah, bukan nak tunjuk malaikat sana sini. Dan kerja ni juga dibagi kepada Muhammad dan pengikut dia. Siapa pula nanti semua malaikat ada? Nak buat kerja dakwah kena ada malaikat. Allah tak turun. Allah SWT tak mahu bagi banyak miracle. Miracle apa? Mujizat, perkara luar biasa. Itu bukan cara yang sebenarnya. Allah suruh kita ajak je manusia ni. Kau mau ikut, tak mau ikut, itu kamu punya kerja. Dan Allah akan bagi hidayat bagi mereka yang mau, ada keinginan untuk dapat hidayat. Yang tak ada keinginan, Allah tak bagi hidayat. Tak ada paksaan dalam agama ni. Tak ada orang dipaksa. Untuk apa Nabi-Nabi nak ada malaikat berikut dia? Kerja Nabi mengajak manusia kepada Allah. Beriman kepada Allah dan beriman bahawa manusia yang ngajak dia tu Rasul Allah. Itulah. Tak ada payah nak ada mukjizat semua. Jadi Bani Israel banyak tengok, tapi tak beriman. Jadi Allah SWT mahu kita mengajak manusia kepada Allah, walau tak ada mukjizat bersama kita, walau tak ada karamah. Tak perlu tu semua. Kerja ni kerja mengajak orang. Dan tak ada paksaan. Kita tak payah paksa orang. Tak payah kita nak ramai orang ikut. Kita buat kerja je untuk suka Allah. Allah akan buat ramai ikut kalau Allah kendaki. Kalau Allah tak kendaki, sampai mati kita tak ada orang ikut. Sebab itu ada Nabi seorang ikut. Ada Nabi apa pun tak ikut. Nabi Yunus banyak tahun, 500 tahun lebih, tak ada orang ikut. Bila dia mau tinggalkan tempat dia, Allah murka. Dia rasa lama sangat buat usaha kat kaum ni, seorang pun tak nak ikut. Baiklah dia pindah. Tapi dia pindah tanpa perintah Allah. Itu sebab Allah masukkan dia dalam perut ikan. Bukan sebab tak ada orang ikut. Jadi kita jangan susah hati. Kita buat kerja ni untuk suka Allah. Kita makan untuk suka Allah. Perintah Allah untuk suka Allah. Kita minum, kita tidur. Kita punya niat sama je. Kerana perintah Allah untuk suka Allah. Pasti. Dengan cara Nabi SAW, dengan niat betul, pasti kita akan berjaya. Sama ada orang ikut atau tidak, ramai orang ikut atau tidak. Sebab apa? Allah gembira. Jadi atas perkara itulah tuan, kita tak boleh tinggalkan kerja dakwah ni sebab kita miskin. Kita tak boleh tinggal kerja dakwah ni sebab kita tak ada ilmu. Kita tak boleh tinggalkan kerja dakwah ni sebab kita tak kaya. Kita buat kerja dakwah ni kerana diperintah. Allah dah perintah kita. Ayat Quran ya.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mana semua ayat. Jadi siapa yang tak buat kerja dakwah ni, dia buat dosa besar. Kerana hukumnya fardu ain dan fardu kifayah. Buat kerja tempatan ni fardu ain. Keluar di jalan Allah 4 bulan, 6 bulan, 40 hari ni fardu kifayah. Untuk mereka yang ada cukup keperluan untuk dibawa dan ditinggalkan dan tak sakit. Tapi kerja tempatan dia fardu ain untuk lelaki, perempuan, yang ada duit, tak ada duit, yang kaya atau miskin, yang sihat atau sakit, kena buat kerja tempatan 45 minit ke 1,5 jam. Tak ada siapa tak mau buat kerja tempatan, sebab kerja tempatan tu fardu ain. Dan tak ada orang tak boleh tak keluar jalan Allah sebab dia fardu kifayah atas perkara itu. Bangun bagi nama.